Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Annyeonghaseyo, Nazaimida. Welcome back to my channel. So, ni adalah episod kelima kita belajar tulisan Korea Hangul. So, dalam episod kali ini Najah nak kongsikan dengan korang tentang bachim. Bachim. So, apa tu bachim? So, bachim ni dia ialah final consonant. So, semua ke-14 huruf asas konsonan Hangul dengan double consonant, sangkiok dengan sangsiot boleh jadi bachim. So hari ini kita akan tengok huruf apa yang dikatakan bachim ni. So kita akan tengok satu-satu tanpa melengahkan masa. Jom! Yes, okay, hari ni nota Najah warnakan sikit supaya korang tak boring. Okay, so bachim ni ialah final consonant. Kiranya huruf terakhir. So apa yang dimaksudkan dengan huruf terakhir tu? So dia dalam satu blok. Okay, kejap Najah zoom in sikit. Contohnya awak tengok blok chim ni dengan blok ni ni. Okey, yang dikatakan bachim ni dia adalah consonant after vowels. Okey, kiranya huruf konsonan ni huruf selain huruf vokal. Okey, so macam ni huruf miem, m. Okey, ni huruf vokal, huruf vowel I. So lepas huruf I ni ada satu huruf konsonan dan konsonan ni adalah yang final consonant, yang the last consonant. So ni dipanggil bachim. Okey. Okey, so sekarang ni kalau yang ni untuk huruf yang mendata macam ni. Kalau awak tengok kat sini kita ada EU. So EU ni adalah huruf vowels, huruf vokal. So selepas huruf vokal ni dia ada huruf konsonan nien. Nien huruf N. Okey, ini N. Alright. So ni kiranya bachim dekat blok ni ialah huruf nien ni. So nien ni adalah dipanggil bachim, final consonant. Okey, sekarang kalau korang tengok kat sini ada 4 sub bawah bachim ni. So Najah classifykan dia kepada 4 kumpulan bachim. So kumpulan yang pertama ialah kumpulan bachim yang own sound bachim. Maksudnya bunyi dia tu ambil bunyi huruf tu sendiri. Okey, yang kumpulan kedua ialah K sound bachim. K sound bachim ni dia sebagai bachim, huruf tu bila jadi bachim, bila jadi huruf yang terakhir dalam satu blok tu, dia akan bunyi macam K. Walaupun huruf dia macam-macam mana pun, dia akan ambil sound K. Okey, yang grup yang ketiga ialah dia akan ambil sound P. Huruf ni, dua ni sebagai bachim akan ambil sound P. Ini grup yang keempat, grup yang huruf-huruf ni sebagai bachim, dia akan dia ambil sebutan T. Okey, untuk korang lebih faham lagi, kita akan tengok semua huruf ni one by one. Grup ni ialah huruf konsonan yang bila dia sebagai bachim, dia ambil bunyi dia sendiri. Okey, kalau korang tengok kat sini, yang ni yang first one, ing. Okey, ataupun ng. Okey, contohnya Najah boleh bagi dekat sini, katalah kita ada kang. Okey. Kang. Kang. Hanggang. Okay, kang tu dia boleh bawa, dia adalah sungai, river. Okay, kang. Kalau korang tengok kat sini, ni adalah G, ni adalah A. So, bila kat bawah ni, dia akan ambil sebutan NG juga. So, dia sebagai bachim, NG. Kang. 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 Okay. So, yang kedua ni, kalau korang tengok huruf N. Okay, contoh dia, katalah, kita ambil Han. Okay, ni H. Ni A dan ini ialah N. So N ni sebagai bachim, sebut dia pun N juga, H-A-N, Han. Okey, katalah hanggang. Okey, awak ada hanggang. So ni adalah Han-gang. Sungai Han. Han River. Okey. So yang on sound bachim ni tak ada masalah sangat. Okey, so kalau korang tengok yang R ni pula. Okey, contoh dia katalah kita ada bib, your dengan rear. Okey, ni adalah B, ingat lagi tak? Okey, ini adalah your. Ni adalah R. Dan ni disebut pyol. Pyol. Pyol ni adalah bintang. Tengok yang seterusnya. Huruf miem. Okey, miem ni contoh tadi kan perkataan bachim. Okey, bachim ni kan. Okey, yang ni kita jangan tengok lagi. Tengok ni, chim ni. Kalau korang tengok sini, miem ni dia jadi bachim. Dan dia masih ambil sebutan M. Bachim. Maksud dia final consonant.
Okey, grup yang kedua ialah grup yang ambil bunyi K. Okay, sorry lah. Tulis pun dah bukan. Okey, kita tengok yang ni. Alright. So, yang ni kita ada G. Ni kita ada U ataupun OO. Nanti aku tulis OO. So, ni G. Kup. Hangguk. So, ni dia ambil sebutan K. Hangguk. Hangguk. Kita boleh tengok Pak. Okay, Pak ni maksud dia outside. So, okay, so awak akan sebut dia macam bunyi K jugalah kat belakang tu. Ni B, ni A, ni GG kan atau KK. So, Pak. 밖에서. Pernah dengar tak? 밖에서. 제가 밖에서 일하고 있어요. 박. Okay, puak. Puak. So, dia memang ambil huruf dia sebagai bacim. Kita memang ambil huruf K punya sound. So, tak ada masalah. Dia pun memang K. So, puak. Puak maksud dia kitchen. Kalau korang tengok sini, kita ada dua huruf yang akan ambil sebutan P. Ni atas sikit. Alright, katalah pap. 내가 좋아하는 거. 밥. Okay? 밥, nasi. Nasi ataupun rice. Alright. So, pap. This is B. This is A. Lepas tu ni, dia walaupun dia B, tapi bunyi dia akan ambil P sound. Pap. Pap. Kita ambil up. Okay, up ni apa maksud dia? Uppeso ni maksud depan. Kena uppeso. P lah, memang tak ada masalah. Dia sebagai bacim, memang dia ambil huruf P. Sekarang kita tengok grup keempat, iaitu T sound bacim. So, semua huruf konsonan dekat sini akan ambil bunyi T. Bila diorang semua ni jadi bacim. Okey, so kita tengok yang pertama huruf digit. Okey, digit contoh yang paling senang Najah boleh bagi dekat korang yang tadi kita tengok. Yang tadi kita tengok yang hari ni kita belajar. Okey. Ni. Okey. Ni B, A, ni adalah D. Ni adalah CH, ni adalah I, ni adalah M. So, kalau korang tengok, dia basically dia bacim lah kan. Kalau korang secara, Allah. Okay, so, bacim. B-A-D-C-H-I-M. Bacim. So, bacim ni, kalau korang cuba masukkan huruf D ke dalam huruf C ni, dia akan dengar macam T sikit. Bacim. Bacim. Sebab itulah, untuk yang ni kan, diorang tulis macam ni. Sebab digit ni ambil sound T. Okay, so bacim. So sebenarnya dia adalah huruf D. Okay, huruf D. Kalau Najah, bila Najah nak eja dia dalam huruf macam ni kan, huruf alfabet macam ni, Najah takkan eja macam ni. Najah akan cuba eja B-A-D sebab supaya bila Najah nak eja dia as Hangul, Najah ingat dia, oh, dia B-A-D. Bukannya T. Kalau korang hafal dia B-A-T kan, nanti korang eja silap. Okay, O. Ni O, ni S. Tapi sebab S ni, dia sebagai bacim awak ambil sound T. P, benda yang korang kena ingat dekat sini, O ni, guna dengan partikel Korea. Ni adalah Okay, yang ni nantilah korang akan belajar. Okay, so kalau kat sini, korang sebut dia ni saja ot. Tapi bila tambah dengan EUR ni, korang tak sebut dia otter. Tak, salah. Korang akan sebut dia oser. Oser sada. Oser sada. Beli baju. Bunyi S ni awak akan ambil balik. Sambung dengan EUR ni. So, oser sada. So, S ni sebagai bacim, dia akan ambil T sound. Kalau dia ni saja. Okay, dia saja dia akan ambil T sound. Tapi bila dia dah sambung dengan huruf lain, awak akan take consideration dia ni yang huruf S dia ni lah. Okay. Alright, next one. Perkataan yang J ni sebagai bacim ialah 쳤다. A-J-O-J-D-A. Okay. Bunyi J ni bila masuk dengan T ni kan,
dia pun memang akan sound macam T sikit kan. Chota. Chota. Kot. Okey, ni adalah bunga. Okey, flower. So, kalau korang tengok dekat sini, ni G, G, O, ni CH. Korang tak sebut dia coach. Dia bukan CH, dia kot. Kot. Dia ambil bunyi T ni. Satu lagi benda ni, kalaulah awak guna dia dengan, katalah, okay, dia sorang-sorang. Okay, ni sorang-sorang, dia memang sebut T. Kot. Tapi katalah bila awak ada sambungan kan, kata awak guna partikel Korea. Macam ni kan. So, ni dia CH kan. Dia akan jadi. So, kalau dia ada partikel dekat depan dia macam ni, awak tak baca dia kot. Kot T. Awak baca dia kochi. Kochi. So, T tak ada masalah. Contoh ayat yang boleh bagi. Kut. Kut. Okey, ni GGEUT. Okey. Korang dah khatam tak lagi ni huruf-huruf ni? Okey, kut. Okey, GGEUT. Kut. Kut maksud dia N. N. Okey, katalah dia ada partikel. Kecil. Opta. Okey. Ni awak takkan sebut dia sebagai keti. Keti opta. Anya. Bunyi T ni walaupun dia T, dia akan dengan bunyi CH. Ni lainnya Hangul ni macam ni lah. Kecil opta. Kecil ni N. Opta ni tak ada. So, kecil opta tu maksudnya macam there's no N. Belajar bahasa Korea pun macam tu. Kecil opta. Contoh dia, okey, kita ada perkataan nota. So, bunyi H ni dia macam masuk dengan huruf T ni. Nota. So, secara tak langsungnya dia macam jadi huruf T kat sini. Nota. Apa benda ni? Ni adalah, okey, korang sebut ista ke? Tak, dia tak sebut ista. Sebab dua ni, dia jadi bacim yang mengambil sound T. So, awak akan sebut dia ita. Ita. Kalaulah dia ada sambungan dia. Contohnya awak ada is tambah dengan o. Okey, ni awak ada ISS kan. So, ni tambah o. Adakah yang ni awak sebut ito? So, tak. Ini awak tak sebut ito. Sebab dia akan sambung dengan perkataan selepas dia. Which is EO. So, dalam kes ni awak akan sebut dia iso. Iso ada. Casual ya, bamal. Ita. Awak trik dia, awak tengok perkataan selepas tu. Awak nak masukkan bunyi S ni dengan bunyi apa. So, ita, iso. Macam tu. Alright. Sekarang ni ada satu benda yang Najah nak point out dekat korang. Contohnya kan kita ada blok ni kan. Okay, Najah cakap kan, korang tulis kiri ke kanan kan. H, A. So, lepas ni korang tak boleh letak N kat sini. So, mesti korang akan kat bawah. So, sebab dia last kali perkataan N je, so awak letak between lah. Han. So, dia kiri, kanan, bawah. Satu cara. Okay, Han. Okay, cara kedua katalah kita ada perkataan nen. Okay, ni huruf yang horizontal. Huruf yang horizontal, awak macam ni lah kan. Okay. Nen, N. Okay, EU. Lepas tu, N. Okay, dia bukan nen, anya. Ni macam pelik kan. Okay, so satu lagi cara dia atas ke bawah. Biasalah kan. Okay, awak tulis dia O. Wah. Okay, so ni kalau awak tengok dia dalam macam ni kan. Dia atas ke bawah dan ke kanan. Okay, sebab awak dah macam ni kan. O. Okay, O. So, A dia memang hak menegak. So, awak boleh isikan lagi kat sini. So, wa. Wa. So, ni pun memang satu perkataan kan. Dia memang satu ayat tu dia. So, wa. So, katalah awak nak eja dia jadi wang. Okay. Wang kena tambah apa? Kena tambah ng kan. Okay. Awak ada wa. Wa. Awak boleh tambah ng kat bawah ni. Wang. Okay, kenapa boleh tambah lagi Dia masih ada 3 space lagi. Cukup lagi. So, wang. Okay. Shiro. Okay. Shiro. S, I, R dengan H. Penuh dia punya kotak ni.
싫어. Tak suka. 싫어. Good. Okay, sampai situ saja video Najah hari ini. So Najah harap korang dapat sesuatu hari ini dan semoga ilmu ini bermanfaat dan dimanfaatkan. So yeah, if you like this video, if you want more from me, you can subscribe to this channel. Keep on supporting me. 감사합니다. 안녕히 가세요.